Assalamualaikum dan salam kripto tuan-tuan, puan-puan. Hari ini sejarah baru tercipta dengan harga Bitcoin. Seperti yang kalau tuan-tuan, puan-puan tengok chart sekarang ni, harga Bitcoin telah naik sehingga 27,000 USD ataupun kalau kita convert dalam duit Malaysia lebih kurang dah RM100,000 tuan-tuan, puan-puan Okey, tuan-tuan, puan-puan, sekiranya tuan-tuan, puan-puan sukakan duit, sukakan kripto, sukakan keuntungan dan sebagainya, jangan lupa share, komen dan subscribe dan tekan butang loceng tu Jangan lupa share, komen, subscribe dan tekan butang loceng tu. Sebab apa? Sebab hari ni saya nak bawakan beberapa perbincangan mengenai Bitcoin, mengenai adoption syarikat-syarikat besar, dan juga saya nak sentuh sedikit isu SEC terhadap Ripple dan bagaimana perkara itu telah memberikan manfaat, sebenarnya memberikan manfaat kepada industri cryptocurrency itu sendiri Jadi stay tune. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sekarang ni seperti biasa kita tengok carta Bitcoin. Carta Bitcoin ni yang selalunya kita nak tengok selalu kan. Okey, maafkan saya, bukan carta tetapi market cap hari ini. Okey, bagaimanakah prestasi cryptocurrency pada hari ini? Sebenarnya sejak beberapa hari yang lepas agak positif sebenarnya. So kalau kita tengok, sebenarnya the whole market cap ni meningkat 9.1% tuan-tuan. 9.1%, agak besar. Sebab apa? Sebab majority market cap ni dipegang oleh Bitcoin, dan bila Bitcoin naik, sudah tentu ia akan memberikan satu impact yang positif terhadap market cap itu sendiri So Bitcoin naik, Ethereum naik juga, tapi tidak begitu ketara, 3% je. Bitcoin 11.4%, very good So mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Ethereum ni agak perlahan? Memang hakikatnya begitu. Setiap kali bila berlaku kenaikan, Ethereum dia memang lambat pick up. Tapi dia bukan lambat pick up selama-lamanya. Dia akan ada satu waktu, orang panggil altcoin season. Altcoin ni adalah cryptocurrency lain selain daripada Bitcoin. So waktu tu Ethereum dan coin-coin yang bawah ni akan pecut naik. So sekarang ni bila Bitcoin tengah naik, macam biasa, yang lain semua dia akan relax. Kadang-kadang ada yang turun kan, sebab banyak perhatian diberikan kepada Bitcoin. Okey, kita tengok the biggest winner. Okay, Digibyte, The Graph dan juga Zilliqa So macam Digibyte saya tak pasti kenapa dia tiba-tiba naik, tapi The Graph sebenarnya dulu naik hampir 70 sen, lepas tu dia turun dan sekarang dia berada dalam harga 44 sen USD mungkin dia sedang mencapai dia punya harga yang sebenar, the price discovery, sebab waktu tu overbought, terlampau banyak yang beli sebab baru launch. So sekarang ni mungkin harga dia tengah stabilize, mungkin 40 sen atau mungkin dia jadi 30 sen, tak pasti tetapi kedudukan dia untuk coin yang baru launch ni, dia duduk di tangga 46 ni, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat terpuji. Memang good job lah untuk The Graph dan juga Zilliqa ni antara coin yang slowly dia tengah pick up, dan dia dulu dalam tangga ke 70 something, sekarang dah ke tangga 33 So Zilliqa also something yang kita boleh tengok lah. Okay, sekarang kita tengok siapa yang rugi. Okay, so untuk pengetahuan, saya sekarang pakai Mac, jadi itulah, saya dah biasa Windows Mac ni agak slow sikit bagi saya. Okay, MT set dollar ESD jatuh 15.5%. Swissbox hari tu naik. So hari ni dia turun. Bukan turun nak apa dia kata, turun selama-lamanya. Dia mengalami price correction, pembetulan, sebab mungkin dia dah overbought, jadi akan ada penjualan sebab dia nak make profit kan. So dia turun dalam negatif 8% lah. NEM pun turun juga. XRP turun, tetapi dia dah mengalami fasa penurunan yang mendadak. Mungkin isu ni dah cool off sikit, jadi XRP pun dalam negatif 4.7% lah. Masih
dalam lingkungan 29 sen macam tu. Dia tak adalah terus jatuh sampai 10 sen, 5 sen USD Jadi all in all, market cryptocurrency ni agak positif. Cuma saya nak sentuh sikit pasal SEC dengan XRP ni. Sebab saya rasa isu ni mungkin akan reda lah, sebab sekarang bila Bitcoin dah naik, jadi perhatian atau tumpuan lebih kepada Bitcoin So apa yang berlaku sekarang ni bila SEC serang Ripple yang memiliki XRP lah, ataupun associated dengan XRP, market ataupun kebanyakan orang yang invest dalam SRP, bila dia tengok SRP ini macam nak jatuh, secara logiknya tuan-tuan puan-puan, apa yang dia akan buat? Mereka akan beralih ke cryptocurrency yang lagi power daripada XRP ataupun lagi top, iaitu Bitcoin dan juga Ethereum So kalau kita tengok carta market cap, nombor 1 adalah Bitcoin, nombor 2 adalah Ethereum. Lepas tu Tether dengan XRP ni asyik bersaing. Tetapi coin yang consider lagi top daripada XRP adalah Bitcoin dan Ethereum. Jadi secara logiknya, kalau XRP kena serang, mereka akan beralih kepada Bitcoin. Sebab tu ini antara faktor Bitcoin harga dia naik So bagi saya ada dua faktor lah. Satu, bila SEC menyerang Ripple, maka wang daripada Ripple ni ataupun investor Ripple ni, mereka beralih ke Bitcoin dan juga mungkin ada yang pergi dekat Ethereum, sebab ada yang rasa inilah waktu untuk Ethereum naik. Dan faktor yang kedua adalah kita kena tengok, bila dalam keadaan market ni, dia ada buyers, pembeli, dan juga ada sellers, penjual. Apa yang berlaku adalah, kita kena tahu waktu ni adalah waktu sambutan perayaan Christmas, waktu cuti khususnya di US kan. Jadi kebanyakan yang menjual ni kemungkinan adalah retail investor. Retail investor ni macam kita lah, orang yang bukan syarikat-syarikat besar lah, nak bagi secara simplify, bukan syarikat-syarikat yang besar So waktu tu memang diorang takkan menjual ataupun membeli, sebab semua nak beraya apa semua kan. Tetapi dia mungkin ada investor-investor besar yang pada waktu ini dia tengok ramai yang tak ada, penjual banyak tak ada, jadi mereka pun pump harga dia. Waktu ni waktu terbaik, beli. Jadi itu adalah antara salah satu sebab juga kan. So waktu ni lah bull run ataupun bull, pembeli dia tengah mengamuk. Tu yang harga Bitcoin pun naik. So seperti yang kita tunggu-tunggu, kita boleh tengok harga Bitcoin. So apa yang kita dapat tengok sini tuan-tuan puan-puan, harga Bitcoin, saya ada letak line kuning ni, dan sejak semalam ni daily chart sejak semalam dia dah pun pecahkan line kuning. Maksudnya saya mungkin kena draw line yang baru. Harga sekarang ni 27,000. So sekarang ni dia dah cipta rekod harga yang terbaru. Jadi tak ada siapa pun tahu ke mana Bitcoin nak pergi. Sebab selalunya bila kita buat technical analysis, kita nak tahu support level dia, resistance level dia. So selama ni harga dalam 23,000 ni adalah resistance level. Resistance ni ibarat shilling lah, dia tak boleh pergi atas lagi, ada shilling halang dia. Tapi dia dah pecahkan shilling tu dah 23,000 dan dia terus sekarang dekat 27,000 So resistance 23,000 ni dah dipecahkan. So sekarang kita tak tahu resistance dia ni dekat mana. Sebab dia, untuk kita tahu, dia kena turun dan dia kena pergi sideways kejap sebelum dia naik lah. Tetapi berita baik, dia dah pecahkan yang 20. Saya letak sini line kuning 25,000 ni kan, target, tapi dia dah over that target, dah jadi 27,000. Dan saya sekarang harapan ataupun target yang saya letakkan adalah 30,000 USD. Hopefully sebelum New Year ni ke kan, dia dapat pergi ke 30,000 USD. Namun kita kena tengok juga candlestick ataupun carta ni, adakah dia akan menunjukkan U-turn nak turun ke bawah. Sebab apa, sekarang ni memang dah banyak dah orang beli kan. Mungkin bila ada sellers dah datang, mungkin dia nak make profit, maka mungkin akan ada penjualan sebab benda dia takkan naik ke atas selama-lamanya. Kita tengok on the 4 hours chart.
Ya. So kalau kita tengok 4 hours chart ni sebenarnya, kalau kejap saya kecilkan sikit. Okay, bila ini yang kita kata Bitcoin ni kadang-kadang dia boleh buat crazy move, dia boleh buat benda kerja gila-gila ni antara benda yang Bitcoin dia boleh buat lah kan. So selalunya kalau kita tengok dia ada satu pattern yang kita panggil head and shoulders pattern. So dia ada naik, lepas tu dia turun kejap, lepas tu dia ada naik. Ni macam bahu pertama, lepas tu ini adalah kepala dan dia turun, dan ni pun dia jadi macam bahu. So bentuk dia macam head and shoulder lah. Jadi waktu tu saya pun risau, mungkin dia akan turun juga kan. Tetapi macam saya katakan, dia memang akan buat tindakan yang gila-gila Bitcoin. Apa dia buat? Dia tak turun, dia terus naik So ini adalah salah satu turning point dia ni. Allah, tak nampak average apa ni yang line maroon ni, daily average movie duk kacau. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan tengok sini, kejap, mungkin saya boleh zoom sikit kot nak bagi nampak. Okey, kalau tuan-tuan nampak sini, ini adalah macam tiga bentuk T sebenarnya. Dia ada bentuk T dekat sini. Ini adalah pertembungan yang sangat sengit di antara buyer dan seller, di mana buyer menang dengan tipis. So waktu ni lah. Dan lepas tu mereka terus menang kau-kau. Lepas tu tiba-tiba seller datang kacau kejap kan. Tetapi yang merah ni dia tak panjang ke bawah, dia masih di atas biru yang sebelumnya. Lepas tu buyers datang balik dan dia pump. Ni adalah seller datang, lepas tu dia pump. So cuma waktu yang ni, waktu harga 24,000 pun agak risau juga. Sebab apa? Sebab dia dah macam jadi kurus dah, bentuk hammer. Bentuk hammer ni kadang-kadang dia boleh jadi turning point untuk jatuh. Lepas tu dia merah pun hammer juga, ni pun hammer. Jadi sini pun dia orang tengah sengit ni, gaduh sengit ni. Lepas tu buyers dah menang. Dan sekarang ni semua candle yang memang gemuk-gemuk lah, memang profitable. Dan sekarang ini kita tak pasti, dia ada lagi 3 jam. Ni 4 hour daily chart, dia ada lagi 3 jam untuk menentukan sejauh mana benda ni boleh naik lagi kan. So buat masa sekarang memang saya tak nampak dia akan jatuh in a short term lah. Ini dalam masa beberapa jam ni tak nampak dia tengah jatuh. Tapi kena tengok juga bila ada apa-apa candlestick yang macam kurus, macam nak menunjukkan penurunan, dan kena hati-hatilah. Yang nak make profit, nak jual, boleh jual, ataupun bergantung. Ada yang rasa nak hold, dan hold je lah, tak ada masalah. Ini ikut strategi tuan-tuan dan puan-puan Tetapi apa benda bagus, dia dah pecahkan this line. Maksudnya kemungkinan dia akan ada line yang lebih apa kita panggil, lebih steep, lebih curam. Lebih curam, yang mana mungkin dia boleh jadi tiba-tiba 30, next week 40,000, another week 50,000. Kita tak tahu. Bitcoin ni kadang-kadang bila dia dah naik, dia akan pump kau-kau. Sekarang ni kita tengok dekat Ethereum pula, tuan-tuan puan-puan. Ethereum ni memang kalau kita tengok carta ni agak menyedihkan. Tak adalah menyedihkan sebenarnya, cuma dia bergerak dengan sideway ni, dia macam sangat perlahan kan. Dia ni bergerak ni, dia cantik lah dia punya M ni. So cuma apa yang kita nak dia pergi sini dalam 800. Lepas tu dia boleh break lah, pergilah dia, majulah kau Ethereum sampai ke 1000 USD tuan-tuan puan-puan. Okay, so on the Ethereum tak ada banyak lah saya nak cakap. Cuma okey lah, kita cuba zoom dulu. Tak nampak. Okay, kita cuba zoom dulu. So sebenarnya untuk Ethereum ni tuan-tuan puan-puan, memang persaingan yang sangat ketat sangat sengit antara buyers dan sellers ni. Dia naik, tetapi dia struggle nak naik. Dia bukan macam Bitcoin buyers memang lebih banyak daripada sellers. Tapi Ethereum boleh tahan juga resistance daripada seller. Buyer menang, tapi mereka menang dengan keadaan yang sangat perlahan. So itu yang kita sedang tengok dekat Ethereum lah. Ni pun tengok dah ada lambang macam ni kan. So mungkin dia akan jatuh sedikit, lepas tu naik balik ke kan. So on the Ethereum untuk short term ni memang nampak
peningkatan, tetapi peningkatan yang agak slow lah. Bitcoin yang memang tengah conquer sekarang tapi in the long term saya memang yakin Ethereum ni dia boleh perform. Mungkin dia boleh outperform Bitcoin juga dari sudut dominasi. Okay, so basically inilah dia discussion on carta. Okay, so tuan-tuan puan-puan, apa antara intipati yang saya nak bawakan ataupun nak bincang ni adalah tentang prestasi Bitcoin ni dengan syarikat-syarikat gergasi, terutamanya di US. Ini adalah antara perspektif yang saya nak bawakan ataupun saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, just untuk tengok potensi Bitcoin dan juga sejauh mana dia boleh pergi, dan juga bagaimana penerimaan syarikat terhadap Bitcoin. Okey, so saya share screen balik. Okey, kita buka ni. Baiklah, tuan-tuan dan puan, ini adalah largest companies by market cap. Maksudnya dalam banyak-banyak syarikat dekat dunia ni, syarikat mana yang market cap dia besar. Maksudnya kalau kita nak tahu syarikat ni syarikat yang besar ataupun kecil, kita kena tengok dari sudut market cap dia. Baik, so sekarang ni kalau kita tengok top company in the world is Apple. Apple punya market cap 2.244. So kalau tengok dalam video ni, sebenarnya apa yang saya nak cerita adalah Visa. Visa adalah dia punya market cap ni dalam 460 bilion. Sekarang ni tuan-tuan puan-puan, kita tengok Bitcoin, berapa dia punya market cap. Bitcoin punya market cap sekarang ni, hari ini adalah 517 bilion. Maksudnya apa? Bitcoin lebih besar daripada Visa itu sendiri. Visa dah lama dah. So kenapa saya compare Bitcoin dengan Visa? Sebab dua-dua adalah berkaitan dengan payment. Cuma Visa ni payment dia attach dengan bank. Dia memudahkan bank untuk buat transaction online dan sebagainya. Dan Bitcoin pula dia adalah dalam bentuk kripto. Dia dalam industri kripto. Tetapi hari ini ataupun sejak semalam, market cap Bitcoin ni dah jadi lebih tinggi daripada Visa. Dan kalau tengok sekarang harga dia, market cap Bitcoin dalam 500 berapa tadi? 517 bilion. Kalau tengok dekat sini, dia dah pecut Visa, dah pecut Samsung, TSMC, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway belum lagi. Tetapi bakal Tesla 627.29 bilion USD. Sebab itu kalau tengok dekat Twitter, kalau tuan-tuan puan-puan rajin follow Elon Musk. Elon Musk sekarang ni rajin tweet pasal Bitcoin. Merry Christmas dia ucap Merry Christmas pun ada kaitan dengan Bitcoin lah, apalah. Sebab apa? Sebab even Elon Musk pun nampak potensi Bitcoin untuk naik. Sebab tu daripada dia nak melawan, dia rasa lebih baik berkawan dengan Bitcoin sebab dia businessman. Dan ini sebenarnya teori saya. Mungkin saya boleh share dalam video yang akan datang. In the short lah, just nak beritahu secara ringkas. Kadang-kadang saya terfikir juga, siapakah Satoshi Nakamoto? Dan bila tengok bukan perangai lah, bila kita tengok statement daripada Elon Musk, cara Elon Musk apa semua, boleh jadi Elon Musk dia buat Bitcoin secara senyap-senyap, secara rahsia, sebab dia tak nak bagi tahu awal-awal. Sebab kalau dia bagi tahu awal-awal, bank akan serang Bitcoin, kan? Jadi dia buat dulu belakang tabir, dan bila dah ni dia tak declare lah akulah buat Bitcoin, kan? Tapi dia macam nampak sekarang ni lebih align dengan Bitcoin. Dia tak malu-malu dah. Sebab apa? Sebab banyak syarikat besar dah mula pump duit dekat Bitcoin. Jadi buat apa dia nak malu, kan? Contohlah kalau Elon Musk tu yang create Bitcoin tu, kan? So Elon Musk dulu dia pernah create PayPal, which is related dengan payment juga. PayPal pun ke bawah dah, sampai dekat mana entah. Ni nombor 27, market cap dia 279 bilion. Dia dah pecut dah. So Elon Musk punya syarikat ni, lagi satu adalah Tesla 627. So lepas ni kalau Bitcoin pergi lagi tinggi, dia akan pecut Tesla, dan orang akan bercerita Bitcoin dah mengatasi Tesla dan sebagainya. Dan tunggulah, Alibaba 638 bilion, Tencent yang buat WeChat 689 bilion, Facebook 761 bilion. Dan
Dan ni tuan-tuan boleh tengok sendirilah, Google, Amazon, Microsoft sampai Apple. Dan kalau harga market cap Bitcoin sekarang ni adalah dekat 500 bilion. Kalau dia naik 4 kali ganda lebih macam tu, dia dah boleh overtake Microsoft dah, dan dia dah boleh overtake Apple. Mungkin sama level dengan Apple. Dia hanya perlu, harga dia perlu naik 4 kali ganda. Maksudnya harga Bitcoin sekarang ni adalah dalam 27,000, let's say 25,000 nak bagi mudah. So darab dengan 4, dia akan jadi 100,000 USD. Sebab tu sekarang ni ramai orang yang predict, dia ambil prediction, dia kata kalau paling rendah pun dia boleh naik adalah 100,000 USD. Sebab apa? Kalau dia boleh pergi 100,000 USD, maksudnya dia dah melepasi Apple. Market cap dia dah jadi lagi besar daripada Apple. Consider syarikat paling besar, Bitcoin dah boleh pecut Apple tu sendiri, Dan kalau yang tu berlaku, maka lagi banyak hype yang akan kita dengar pasal Bitcoin. Dan juga lagi satu, ini bukan amaran, saya nak bagi peringatan juga. Bila hype Bitcoin semakin tinggi, scammer pun akan makin banyak datang, Saya pun sekarang tengah dengar juga, dan ada yang komen pasal ada syarikat ni dia dipanggil untuk join Bitcoin lah, apalah kan. Satu je saya nak bagi tahu, kalau ada apa-apa unsur MLM ataupun unsur Ponzi scheme dalam apa-apa siapa-siapa yang panggil untuk join diorang punya pelaburan Bitcoin, jangan pergi. Kalau Ponzi scheme, kemungkinan besar 99% adalah scam. Kalau nak beli Bitcoin, belilah di Luno ke, di Remitano ke, dekat Binance ke, beli di exchange yang ada reputable. Dia satu, kalau macam Luno ni memang dah dapat pengiktirafan pengiktirafan Suruhanjaya Security. Tetapi kadang-kadang ada yang nak beli dekat international, macam kat Binance, dekat Uniswap dan sebagainya. Tapi kalau dia memang recognize punya brand, tak ada masalah lah bagi saya. Setakat ni saya guna pun okey, tak ada masalah. So ini yang saya nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan. Bila harga Bitcoin dah melepasi 25,000, apa yang berlaku? Orang terus compare dia dengan Visa, Jadi input-input ataupun berita-berita positif macam ni yang akan selalu menaikkan lagi harga Bitcoin, dan juga dia akan memberikan confidence kepada dia akan berikan confidence kepada para pelabur. Sebab apa? Just nak recap balik lah on the yang saya cerita tentang XRP tadi tu kan. Bila SEC ni dia menyerang, dia tak dapat serang Bitcoin dan dia tak dapat serang Ethereum, sebab dia kata Bitcoin dan Ethereum adalah bukan security. Dia tak kata komoditi ke apa, dia just kata ini bukan security, Jadi dia dah takkan serang. Tetapi apa yang dia nampak, Ripple ini boleh diserang sebab dia dah ada centralized company yang pegang XRP kan. Jadi dia serang. So apa yang berlaku sekarang ni adalah mungkin market ataupun investor yang besar-besar ni, dia interested nak masuk dalam Bitcoin, dia nak invest. Cuma dia ada beberapa halangan untuk mereka. Sebab tu antara idea yang diketengahkan adalah Bitcoin futures. Maksudnya Bitcoin ni dia nak buat dalam bentuk derivatif, macam alat kewangan, Ibaratnya macam ni, kalau macam kita nak masuk kita nak invest dalam Bitcoin, kita kena ada wallet, dan kita kena ingat password untuk wallet yang kita simpan Bitcoin lah, password ke ataupun free key phrase ke dan sebagainya. Dan juga kita kena simpan dalam macam hardware wallet ke, ataupun kena simpan dekat komputer dan sebagainya. So kadang-kadang ni investor yang besar-besar ni, ataupun mungkin investor yang dah agak berumur, mereka mungkin kurang tech savvy, dia dah biasa dengan cara lama. Mereka nak invest dalam Bitcoin, tapi mereka tak selesa nak simpan Bitcoin lah, nak simpan dalam komputer lah, nak simpan dalam contoh laptop lah, nak simpan dalam macam bentuk ada pendrive lah, Tezos dan sebagainya, Trezor dan Ledger. Jadi mereka kata boleh tak buat macam derivative out of Bitcoin future. Jadi mereka akan lebih selesa untuk melabur, sebab benda tu dia dah biasa buat. Jadi kalau ada satu derivatif yang mewakili Bitcoin, mereka sanggup melabur. So kalau benda itu berlaku pun, harga Bitcoin tetap akan meningkat, So ini adalah antara benda-benda yang kita dapat nampak. SEC buat masa sekarang ni, dia takkan nak serang Bitcoin. Sebab apa? Even syarikat besar macam Grayscale pun dah invest besar-besar dekat Bitcoin, dah invest beratus
million. Saya rasa dah dekat 1 bilion dah dia invest dalam Bitcoin. Jadi kalau SEC serang, maksudnya dia macam dia akan macam kacau juga, sebab syarikat besar macam Grayscale pun dah invest. Even kita tak tahu, kalau tengok Elon Musk pun masuk apa semua kan. Jadi SEC dia ambil pendekatan berhati-hati. So jadi dia tak pergi dekat Bitcoin, dia pergi dekat syarikat-syarikat altcoin yang lain. So selain Ripple, Stellar pun mungkin dalam perhatian SEC lah. Sebab Stellar dia ada kaitan dengan Ripple kan. So apa yang akan berlaku ni adalah mungkin dalam fasa bull run ni Bitcoin dengan Ethereum mungkin selesa, cuma altcoin yang lain tu kita kena berhati-hati. Sebab contoh macam setengah altcoin macam Celsius kejap saya share kejap. Celsius Okay, Celsius Network. Okay, kalau tuan-tuan tengok Celsius Network ni, Celsius Network ni adalah antara projek cryptocurrency yang mendapat kelulusan daripada SEC untuk dia jual token dia dan sebagainya. Dan atas faktor itu sendiri, harga dia memang menarik lah. Kalau tengok, saya buka dari maksimum. So asalnya dia start dari 2018 kan, harga dia 0.04, slowly dia naik. Start daripada Ogos hari tu dia naik mendadak, naik ke sekarang harga dia dekat RM4. Kenaikan dia tak adalah zoom, dia ambil masa, tapi kenaikan itu berlaku. Jadi siapa yang letak duit dekat Celsius ni, diorang confident sebab dia kata, Celsius dah dapat approval daripada SEC, jadi rasanya pelaburan kita ni tak hangus. Jadi atas sebab keyakinan pelabur tu sendiri, mereka membeli dan dia dapat attract lagi ramai orang untuk invest. Jadi apa yang saya nampak, kemungkinan mana-mana syarikat cryptocurrency atau projek cryptocurrency, mungkin dia akan tengok kalau dia nak dapatkan lagi banyak pelabur, mereka mungkin perlu berbincang dengan SEC untuk mendapatkan regulation dan sebagainya, ya. Dan satu lagi sebelum saya terlupa, ini kalau tuan-tuan puan-puan tahu tentang stablecoin ni macam USDT ataupun USD coin kan. Okey, sekejap saya tunjuk balik dekat skrin. Okey, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok ni, Tether ni adalah stablecoin, dan lagi satu ni antara tu adalah USD coin. Okey, stablecoin pula cerita dia macam ni. Ini sebenarnya benda yang sangat penting. Sebab apa? Stablecoin ni dia ibarat digital currency USD. Kan duit kertas USD $1 kan. Jadi dalam bentuk stablecoin pun, Tether dengan USD coin dia boleh tawarkan juga $1. Sebab tu kadang-kadang bila orang buat trading, dia beli stablecoin dalam bentuk Tether ataupun USD coin, dan dia buat trading lah kan. So antara perkara yang di-highlightkan oleh kerajaan US, dia kata untuk stablecoin, ini apa yang saya rasa, tahun depan mungkin regulation ni akan kena dekat stablecoin, dan mungkin stablecoin akan mengalami sedikit masalah ataupun cabaran. Dia kata stablecoin setakat ni, ini secara mudah lah, dia punya artikel panjang kalau saya nak share macam jurnal, tapi saya ambil masa mudah untuk semua faham. Stablecoin stand SEC ni senang je. Dia kata stablecoin boleh beroperasi, nak buat apa pun boleh setakat ni, tetapi jangan kacau USD dollar. Dia kata do not mess with USD dollar. Maksudnya apa? Kalau akan, mungkin saya tak tahu, mungkin in future kalau ada adoption lagi banyak, mungkin orang nak guna stablecoin sebagai method pembayaran. Kita tak tahu, mungkin nak beli barang kan, okey, dia jumpa merchant apa-apa, dia kata okey, boleh tak bayar dalam stablecoin, USD coin ataupun Tether, sebab harga dia stable. Kalau benda tu berlaku, dia akan menggugat duit kertas USD itu sendiri. Jadi sekarang ni bank-bank dan juga kerajaan US, diorang takut dengan stablecoin. Ripple diorang dah serang dah. Bitcoin dengan Ethereum dia tak serang, tetapi mereka memerhati dengan dengan ketat. Dia tengah I'm watching you, macam tu. Dia tengah tengok stablecoin.
Tether antaranya lah. Tether memang banyak isu, dia tengah bersilat dengan kerajaan US. Tetapi kalau benda itu berlaku, kalau stable coin berjaya serang, bukan dia nak serang, tapi kalau bila orang dah banyak guna stable coin, mungkin dia rasa tak naklah guna USD kan. Jadi harga USD akan jadi lagi lemah, ya. Jadi untuk itu kerajaan US dah bagi satu garis panduan. Nak buat pun buatlah. Yang penting jaga harga, jangan bagi dia fluctuate banyak sangat. Maksudnya kadang-kadang stable coin ni pun dia boleh jadi harga 96 sen ataupun RM1.04, bukan RM1 lah, 1.04 USD. Harga dia kadang-kadang ada fluctuate. So ni antara amaran dia lah, bukan amaran kerajaan US. Maksudnya antara benda yang dia bagi tahu, jaga harga. Tapi yang paling penting dia kata jangan kacau USD dollar in terms of fiat money, yeah? So ini antara perkara yang saya nak highlightkan. Sebab kalau let's say tahun depan kalau stable coin ni diserang, maksudnya diorang tak boleh operate lah apa-apa, dan apa yang akan berlaku adalah market cap stable coin, macam contoh Tether dekat nombor 4 ni, market cap dia akan pergi mana? Dia akan pergi dekat Ethereum ataupun Bitcoin. Jadi apa yang akan berlaku adalah harga Bitcoin ataupun Ethereum akan jadi lebih tinggi. So apa yang saya nampak sekarang ni, sekiranya SEC dia nak buat game dia, saya tak pasti macam mana dia nak main dia punya game lah, SEC dekat US tu. Tetapi kalau dia buat sesuatu, harga Bitcoin akan naik. Itu yang saya nampak. Setiap kali dia serang, harga Bitcoin akan naik. Sebab apa? Dia dah tak serang Bitcoin, dia serang yang projek-projek cryptocurrency yang lain. So bila orang dah rasa alamak projek ni kena serang, dia keluarkan duit dia akan letak dekat Bitcoin. Kalau tak pun Ethereum, ya. So itu saja yang saya nak share. Okay, tuan-tuan puan-puan, terima kasih atas sokongan. Banyak subscriber yang saya dapat, banyak like, banyak komen. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan jangan lupa share dengan kawan-kawan video ni, dan insya-Allah saya akan cuba bawakan topik-topik yang lain. Ni setting pun saya tukar dengan bantuan isteri saya, ya. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.